beranak. Beranak ni bahasa Arab dia wiladah. Wiladah. Beranak ialah melahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi ulumihi wa nukum fi daraini amin. Beranak ialah melahirkan apa yang ada dalam kandungan. Kadang-kadang ia berlaku dalam keadaan darah tidak keluar, sebaik saja keluar anak. Jadi kita panggil darah wiladah. Darah wiladah biasanya orang lahirkan anak mesti ada darah. Mesti ada darah yang melekat pada baby dan sebagainya. Jarang sangat lahir tak keluar darah. Jadi itu namanya darah wiladah. Darah yang keluar sebaik saja keluarnya anak. Oleh itu, ketika itu ia dihukum sebagai orang yang berjunub, orang yang berhadas besar, kan? Kerana anak itu adalah hasil daripada air mani perempuan dan lelaki. Hukum tetap tidak berbeza walaupun cara kandungan itu dilakukan adalah berbeza. Apabila darah keluar selepas keluarnya anak, kebiasaannya itulah yang berlaku, ya. Maka darah itu dikenali sebagai darah nifas. Baik, darah ketika melahirkan anak itu namanya darah wiladah. Itu pun hadas besar, ya. Selepas bersalin masih lagi keluar darah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, maka darah itu dipanggil darah nifas. Darah nifas. So wiladah ni hanya sekali saja. Wiladah ni ketika melahirkan anak, bersalin. Baik, nifas. Nifas iaitu maksudnya beranak. Manakala dari sudut syarak ialah darah yang keluar selepas beranak. Selepas beranak. Ia dinamakan nifas kerana ia keluar selepas keluarnya nafs. Nafs iaitu jiwa. Iaitu baby itulah. Dan perempuan tersebut dipanggil nufasa, iaitu orang yang mengeluarkan jiwa, iaitu orang yang melahirkan anak. So asalnya nafs tu maksudnya jiwa lah, jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafs, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik. Darah yang keluar ketika sakit hendak bersalin atau bersama dengan keluarnya anak tidak dianggap sebagai darah nifas kerana ia mendahului anak ketika keluar. Bahkan darah tersebut dianggap sebagai darah istihadah. Darah istihadah. Apa maksudnya? Masa nak bersalin, dia keluar darah. Belum bersalinnya, masa nak bersalin, dia kadang-kadang ada tumpah darah. Orang kata tumpah darah. Itu bukan darah wiladah, bukan darah nifas, tapi darah istihadah lah. Darah istihadah. Oleh kerana itu, wajib ke atasnya sembahyang. Wajib katanya sembahyang sebab dia seperti darah. Orang yang, okey, nak tanya Izzat, orang mengandung ada haid tak? Orang mengandung ada haid tak? Saya Ustaz. Orang mengandung, Ya. dan dah mengandung 2 bulan ke 3 bulan ke, dia ada haid tak? Tak ada. Itu tak ada. Tak ada. Anda pasti? Ya pasti. Okey, orang yang orang yang mengandung dia tak ada haid, ya. Jadi kadang-kadang kalau keluar darah sebelum dia bersalin, itu dipanggil darah istihadah dan wajib solat. Macam mana orang yang darah istihadah nak solat? Tunggu azan, masuk waktu, baru dia pergi bersihkan, ambil wuduk, pakai pad, solat. Keluar je darah, tak jadi masalah. Terus dia sembahyang. Nanti isyak pun masuk azan isyak, kan, pergi ke tandas, basuh pad, ambil wuduk, kemudian solat. Macam orang kencing kaktus. Baik, tempoh nifas. Okey, sebelum ni kita bincang tempoh haid. Tempoh haid. Ada 3 benda perlu kita tahu, ya. Pertama, ada 4 benda. Pertama, tempoh haid paling sedikit 1 hari 1 malam, mazhab Syafi'i. Biasanya 7 hari ataupun 6 hari ke 7 hari. Paling panjang 15 hari. Kemudian yang keempat, tempoh suci antara 2 haid sekurang-kurangnya 15 hari. Kalau tak cukup 15 hari, maka kita terpaksa kira daripada darah
haid yang keluar terakhir sekali dan hari selepas-lepasnya itu pun juga dikira sebagai haid. Itu juga dikira sebagai haid. Okey, tempoh nifas. Sekurang-kurangnya tempoh nifas ialah 1 lahzah, iaitu seketika. Apa maksud lahzah? Lahzah tu maksudnya seketika. Seketika. Mungkin dia keluar darah wiladah masa melahirkan anak, kemudian esoknya dia keluar sikit je. Dia keluar sikit je darah sebab beranak. Lepas tu dah tak keluar lagi. Lahzah, seketika. Itu pun dikira sebagai darah nifas. So mandi lepas tu, kemudian solat. Wajib solat. Dan kadang-kadang ia berterusan sehingga beberapa hari. Pada kebiasaannya 40 hari. Biasanya 40 hari. Selepas beranak, kan kadang-kadang keluar darah ni 40 hari. Itu kebiasaannya. Kadang-kadang orang 20 hari, kan? Kadang 30 hari. Dan paling panjang adalah 60 hari. Paling maksimum adalah 60 hari. 2 bulan lah. So maksudnya 2 bulan tu tak solat lah. 2 bulan tak solat. 2 bulan tu. Kalau dalam mazhab Hanafi, paling panjang adalah 40 hari. Dalam mazhab Hanafi, paling panjang adalah 40 hari. So dalam mazhab Syafi'i, paling panjang nifas adalah 60 hari. Oleh itu darah yang keluar selepas tempoh tersebut dianggap sebagai darah istihadah. Hari ke-61 masih keluar lagi, itu adalah darah istihadah, darah penyakit. Kaedah yang digunakan dalam menentukan tempoh ini ialah al-istiqra'. Apa maksud istiqra'? Apa maksud istiqra'? Nikmah. Oh, nikmah. Nikmah ada tak nikmah? Nikmah, where are you? Ni'ma. Dalam datul ain tu. Ni'ma. Mana nikmah? Dia buka saja ke orang tak ada? Saya nak tengok lah. Mana nikmah? Ada ke nikmah? Ada tak nikmah ni? Mana tak? Ada ke? Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alah, hai lama lah. Nurul Nabila Amron. Nurul Nabila Amron. Ya, saya Ustaz. Okey. Nurul Nabila. Maksud istiqra'. Apa maksud? Mengumpulkan atau menggabungkan. Apa dia? Mengumpulkan atau menggabungkan. Mengumpulkan atau menggabungkan. Apa dia? Mengumpulkan atau menggabungkan. Mana kamu dapat terjemahan tu? Saya Google. Google. Okey, menggabungkan. Kaedah ini digunakan dalam menentukan tempoh ini ialah al-istiqra'. Kaedah al-istiqra'. Kaedah menggabungkan. Apa maksud menggabungkan tu? Kalau ilmu segala-galanya Google, tak perlulah berguru ya. Baik. Oh, baru tak tahu ya. Main Google je semua ya. Habislah sesat nanti. Okey. Apa itu kaedah istiqra'? Okey, apa itu kaedah istiqra'? Istiqra' tu adalah, dengar sini semua. Istiqra' tu adalah uruf. 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 Uruf tu apa tu Ustaz? Uruf tu iaitu keadaan. Keadaan. Macam mana nak cakap ya? Okey. Uruf ni, macam mana nak cakap ya? Uruf ni keadaan lah. Macam mana? Contoh uruf di Malaysia lain.
huruf di negara Arab lain, huruf di Eropah lain. Maksudnya keadaan di Malaysia lain. Contoh huruf di Malaysia tak ada 4 musim. Semua khatulistiwa. Pagi malam dengan siang sama je, 12 jam sepanjang tahun. Itu huruf di Malaysia, keadaan di Malaysia. Huruf di Eropah lain. Dia ada 4 musim. Masa musim sejuk, malam dia panjang. Kadang-kadang 18 jam. Pagi sekejap je. Masa musim panas, paginya panjang. 20 jam, 18 jam. Kena puasa time musim panas, parak. 18 jam, 19 jam. Malam dia pendek. So itu uruf. Itu keadaan di Eropah. Baik. Jadi bila kata kaedah istiqra', maksud kaedah uruf. Apa maksud kaedah uruf? Bila tengok hadis tak ada, maksudnya bila ditanya, berapakah tempoh paling panjang, paling pendek nifas? Tengok dalam Al-Quran. Ada tak Allah SWT berfirman dalam Quran, tempoh paling panjang, paling pendek nifas? Tak ada. Macam tu dengan haid pun tak ada. Hadis Nabi ada tak? Tengok pun tak ada hadis Nabi tentang tempoh. Maka terpaksalah menggunakan kaedah istiqra'. Kaedah istiqra'. Apa maksud kaedah istiqra'? Kaedah uruf. Uruf keadaan perempuan. Maka Imam Syafi'i tanya para perempuan, korang ni biasanya darah selepas bersalin berapa lama? Kan? Paling panjang berapa lama? Biasanya berapa lama? Maka Imam Syafi'i buat kajian, tanya pendapat perempuan-perempuan ni yang nifas, wiladah dan sebagainya. Maka dia simpulkan paling panjang adalah 60 hari. Biasanya 40 hari. So itu dipanggil kaedah istiqra', kaedah mengikut uruf. Berlaku satu ketika, dalam kitab mazhab Syafi'i, dalam kitab Imam Syafi'i, dalam kitab Al-Um, dia sebut, tempoh mengandung, biasanya berapa lama tempoh mengandung? Farhana, mana? 9. Berapa Ikmal? Ikmal, berapa Ikmal? 9. Apa dia? 9. 9 bulan 10 hari. Kena sebut tu 10 hari Ikmal. 9 bulan 10 hari. Itu tempoh mengandung. Biasanya seorang perempuan dia kandungkan anak 9 bulan 10 hari. Lebih daripada tu biasanya doktor akan nasihatkan untuk paksa anak tu keluar. Paksa anak tu keluar. Maksudnya operation lah. Sebab dia dah cukup dah. Takut membahayakan ibu. Kalau 7 bulan ke atas tu kira dah okey lah. Kan? 9 bulan 10 hari. Yang eloknya, yang biasanya 9 bulan 10 hari. Tetapi dalam kitab mazhab Syafi'i, dia sebutkan iaitu biasanya 9 bulan 10 hari tempoh mengandung. Paling panjang adalah 4 tahun. Kamu bayangkan 4 tahun. Imam Syafi'i tulis 4 tahun. Paling tempoh mengandung paling panjang adalah 4 tahun. Pelik lah, pelik. Tak adalah orang sebut macam tu kan dan sebagainya. Sebab apa berlaku macam tu? Ketika zaman Imam Syafi'i telah berlaku ketika zaman itu dan sampai berita sahih kepada dia, ada satu orang perempuan dia mengandung 4 tahun tak beranak-beranak. 4 tahun tak beranak-beranak. Jadi Imam Syafi'i dengar, inilah kaedah istiqra'. Kaedah, orang kata hadis tak ada, Quran tak ada, bila ditanya tempoh paling panjang mengandung berapa lama? Sebab nak berijtihad hukum ni, nak ijtihad hukum. Jadi itulah nama dia kaedah istiqra', kaedah uruf. Dia tanya uruf keadaan. Masa Ustaz ada syarah kitab ni, ada satu orang doktor. Sekarang doktor ni sekarang ni dia dekat Hospital Shah Alam. Bila dia ada tu, Ustaz kenal dia, doktor ni, Dr. Farid. Jadi Ustaz tanya dengan dia masa dalam kuliah, doktor, betul ke mengandung ni boleh lebih daripada 9 bulan? Setahun ke, setahun 5 bulan ke? Doktor kata, betul. Ada kajian pernah dibuat
di negara Mak Saleh kan, memang ada kemungkinan sebenarnya mengandung ni boleh lebih daripada setahun setengah. So ada kajian dia kata. So membenarkanlah yang kita rasa macam pelik 4 tahun mengandung tak boleh sebab telah berlaku. So bila pernah berlaku, sebab tu Imam Syafi'i tulis. Itu namanya kaedah istiqra'. So tengok kalau Google memang kamu takkan faham lah. So kaedah istiqra' digunakan dalam menentukan tempoh ini. Tempoh paling panjang 60 hari, tempoh biasa 40 hari, tempoh paling pendek lahzah seketika. Itu dipanggil istiqra' mengikut huruf. Perkara-perkara yang diharamkan ketika nifas. Para ulama telah bersepakat bahawa nifas adalah sama dengan haid. Nifas dengan haid tak boleh buat benda-benda sebelum ni. Kita dah bincang sebelum ni, tak boleh solat, baca Quran, i'tikaf di masjid, tawaf dan sebagainya. Baik, melihat darah ketika mengandung. Apabila seorang perempuan yang hamil melihat darah keluar dan tempoh keluarnya telah sampai tempoh sekurang-kurangnya haid, iaitu sehari semalam, dan tidak melebihi had tempoh haid paling lama, iaitu 15 hari 15 malam, maka darah itu dianggap darah haid di sisi pendapat yang azhar. Apabila seorang perempuan yang hamil melihat darah keluar dan tempoh keluarnya telah sampai tempoh sekurang-kurangnya haid, iaitu sehari semalam, dan tidak melebihi had tempoh haid paling lama, iaitu 15 hari 15 malam, maka darah itu dianggap darah haid. Dengan itu, dia hendaklah meninggalkan solat, puasa dan semua perkara yang diharamkan ke atas perempuan yang haid. Sekiranya darah yang dilihat itu kurang daripada sekurang-kurang tempoh haid, sekurang-kurang tempoh haid. Tempoh haid iaitu sehari semalam, kurang atau melebihi tempoh haid yang paling lama, maka darah yang kurang dan yang lebih tempoh itu dianggap darah istihadhah. Maka hukumnya dipakai sebagai hukum darah istihadhah dari segi solat dan lain-lainnya. Menurut sebahagian ulama, darah yang dilihat oleh perempuan ketika hamil itu dianggap darah istihadhah secara mutlak. Walau bagaimanapun, sekalipun keadaan dan bukan darah haid. Ini kerana lubang tempat keluar haid akan tutup ketika hamil, dan inilah kebiasaan yang berlaku. Okey, maksudnya apa? Kat sini ada dua pendapat. Orang yang hamil, tadi Izzat kata dia tak ada haid. Tapi ketika hamil, kalau keluar darah, ada pendapat kata darah tu darah haid. Itu dipanggil pendapat yang azhar. Kamu bulatkan perkataan azhar tu. Cuba bulatkan perkataan azhar. Okey. Ini Ustaz nak bagi kerja rumah. Korang suka Google kan? Okey. Cari apa yang dimasukkan pendapat azhar. Azhar tu siapa? Azhar tu pendapat siapa? Di sisi pendapat yang azhar. Okey, Ustaz nak minggu depan ya, ingatkan Ustaz apa yang dipanggil dengan pendapat azhar. Tak apalah Ustaz Ayah bagi tip. Darwish. Apa dia? Ayah Darwish Azhar. Darwish ni sepupu saya. Bapak dia Azhar. Oh, pendapat bapak Darwish lah. Alim benar kan macam tu. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, dia ada istilah-istilah tau. Dia ada istilah-istilah. Pendapat ni pendapat yang sahih. Pendapat ni pendapat yang asah. Pendapat ni pendapat yang zahir. Pendapat ni pendapat yang masyhur. Pendapat ni pendapat yang azhar. Pendapat ni pendapat yang rajih, marjuh. So apa benda tu? Pendapat rajih, pendapat marjuh, pendapat azhar, pendapat masyhur, pendapat sahih, pendapat asah. So korang suka Google kan? So minggu depan Ustaz nak tanya korang. Kalau dikatakan pendapat tu pendapat yang sahih, apa maksud sahih? Sahih tu betul lah. Habis tu kalau dikatakan pendapat tu pendapat yang asah, asah pun betul juga. So apa beza sahih dengan asah? Apa beza rajih dengan marjuh? So cari
cari. Ada, insyaAllah ada. Okey, pendapat yang asam. So kat sini ada dua khilaf pendapat. Pendapat pertama kata, kalau ketika hamil keluar darah dan dia mendapati waktu yang kita bincangkan tentang haid, maka itu darah haid. Lebih sehari semalam, kurang daripada 15 hari, kan, maka itu dikira sebagai darah haid. Pendapat kedua kata, iaitu Ustaz sebelah, menurut sebagian ulama, darah yang dilihat oleh perempuan ketika hamil itu adalah darah istihadah, bukan darah haid. Sebab orang hamil tak ada haid. Kalau keluar tu darah istihadah. Bila kita faham ini istihadah ke haid, barulah kita boleh tentukan hukum. Nak solat ke tak solat? Puasa ke tak puasa? Dan sebagainya. Baik, tempoh mengandung. Ada pun tempoh mengandung kat sini. Sekurang-kurangnya tempoh mengandung ialah 6 bulan. Sekurang-kurangnya tempoh mengandung adalah 6 bulan. Maksudnya kalau 6 bulan ke atas, kalau bayi tu nak dipaksa keluar atas sebab tertentu, insya-Allah dia boleh hidup. Katalah kan sekarang ni kes COVID, kan, mak dia mengandung, mak dia kena COVID, nak selamatkan anak dia. Kalau anak dia tu dah lebih 6 bulan, kan, boleh dipaksa untuk keluar dan insya-Allah keberangkalan untuk hidup tu ada. Tapi kurang daripada 6 bulan, biasanya mati. Biasanya mati. So sebab tu dikatakan tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan. Kemudian apabila tempoh masa mengandung dan menyusu ialah 30 bulan. Menyusu ni 30 bulan. 30 bulan maksudnya 2 tahun setengah. 3 bulan 2 tahun setengah. So sekurang-kurangnya tempoh menyusu yang baik adalah 2 tahun setengah. 30 bulan. Kadang-kadang ada baby ni sampai 4 tahun menyusu lagi, kan, menyusu lagi. Okeylah. Tapi kalau boleh cukupkan 2 tahun 2 tahun setengah ni. Kalau kurang, katalah ada yang malas nak susukan anak, setahun saja. Kemudian bagi setahun, lepas tu bagi susu formula. Dia yang terbaiknya 2 tahun setengah susukan badan, susukan badan. Kalau boleh lah, kadang-kadang ibu-ibu zaman sekarang ni busy kerja dan sebagainya, kan. Kalau boleh dapatkan 2 tahun setengah. Baik, 30 bulan. Dan tempoh menyusu ditentukan selama 2 tahun. Maka tempoh bagi mengandung ialah 6 bulan. Perempuan melahirkan anak sebelum umur perkahwinannya mencapai 6 bulan, highlightkan 6 bulan, maka anak itu tidak sabit nasabnya, tidak boleh dibinkan dengan ayah itu, iaitu suami perempuan tersebut. Kamu faham tak? Benda ni kena penting faham. 6 bulan. 6 bulan. Contoh. Dia dah mengandung, katalah dia dah mengandung 5 bulan. Dia dah mengandung 5 bulan. Satu orang perempuan dah mengandung 5 bulan. Anak luar nikah lah. Anak luar nikah. Kemudian si lelaki ni, kan, dia rasa bertanggungjawab, kan. Laki ni yang menghamilkan perempuan tadi lah. Dia pun, tak apalah kita kahwin. Boleh tak perempuan hamil kahwin? Boleh. Boleh tak? Boleh. Dia pun kahwin. Kemudian 4 bulan selepas itu lahir anak lah. Cukup seorang bulan, 4 bulan. Baik, tempoh akad nikah dia dengan tempoh lahir hanya 4 bulan. Walaupun lelaki ni adalah bapa kepada budak tadi, kerana dia zina lah. Dia tak boleh nak dibinkan kepada bapa ni. Maksudnya suami kepada perempuan tadi. Tak boleh. Tetapi sebab apa? Sebab 6 bulan. Anak tu mesti 6 bulan setelah, sekurang-kurangnya 6 bulan setelah tempoh akad nikah. Contoh lain. 2 bulan dia hamil. 2 bulan dia hamil. Laki yang yang buat perempuan ni tadi, dia kata okeylah, saya tanggungjawab lah. Kita kahwin. Jadi selepas 7 bulan lahir anak. 9 bulan kan? 9 bulan. Selepas 7 bulan lahir anak. So anak tadi boleh dibinkan dengan suami kepada mak dia.
Suami kepada mak dia. Walaupun sebenarnya anaknya itu tadi telah mengandung 2 bulan sebelum kahwin. Maksudnya istilahnya hasil zina sebenarnya. Hasil zina sebenarnya. Tapi oleh kerana dah lebih daripada 6 bulan, sekurang kata mau, boleh dibinkan. Boleh dibinkan. Boleh dibinkan. Timbul persoalan kan? Timbul persoalan. Tapi kalau orang lain yang cover Ustaz, macam mana? Adalah kan, satu hamba Allah lelaki ni baik sangat, tak apalah saya nak jaga maruah perempuan ni, saya kahwinlah dengan dia. Laki tu dah lari dah ke mana? Kan? Ikmal sanggup tak kalau macam tu? Ikmal sanggup tak jadi laki macam tu? Tak pernah terfikir lagi. Katalah ada satu anak Tan Sri ni Ikmal, ada satu anak Tan Sri ni kan, dia dah terbabas kan. Boleh. Boleh. Katalah ada satu anak Tan Sri, anak Okey. Ni hukum lelaki juga. Tan Sri ni dia dah terbabas lah kan, terbabas. Dah mengandung dah 2 bulan. Jadi nak tutup aib ni kena cepat kahwinkan dia supaya yalah, lahir anak tu orang kata ada bapak lah, ada bapak. Jadi bapak dia pun carilah laki yang sanggup kan. Nama dia Akmal, bukan Ikmal, Akmal. Jadi laki ni pun kahwin, kata tak apalah, saya tanggungjawablah, saya tutup aib lah. Laki yang sebenar tu dah lari dah. Jadi dia pun kahwin. Berlaku 7 bulan daripada tempoh perkahwinan, lahirlah anak kan. Yelah cukup 9 bulan kan. So anak tu, soalan Ustaz, anak tu boleh tak dibinkan kepada laki yang Akmal tadi? Boleh tak? Boleh. Sebab apa boleh? Bukan dia yang Dah cukup. Anak tu Faham lah. Betul ya? Betul tu. Nampak macam pelik. Itu kan hasil orang lain Ustaz. Itu kan hasil orang lain. Orang lelaki tadi tu dia nak cover je, dia nak tolong cover je. Kan? Betul dia nak tolong cover. Tapi kembali kepada kaedah asal, kalaulah dilahirkan lebih 6 bulan setelah akad nikah, tak kisahlah hasil siapa, tapi boleh dibinkan. Istilahnya boleh dibinkan dengan suami kepada ibu tadi. Cumanya itu fiqh ni, itu fiqh, cerita fiqh. Cerita tasawufnya, kalau Ustaz tak sanggup, Ikmal, walaupun anak Tan Sri ke, anak Sultan ke, Ustaz tak sanggup. Sebab kita tahu itu bukan hasil kita. Itu bukan hasil kita. Kita cuma nak cover. Dia boleh dibinkan kepada kita dan sebagainya. Kan? Tapi dari sudut hati ni, macam kita cerita, fiqh satu benda, fiqh based on hukum. Tasawuf ni adalah akhlak. Sembahyang lelaki wajib tutup pusat hingga lutut. Kalau dia sembahyang tak pakai baju, pakai kain je, fiqh dia sah tak? Sah. Tapi dari sudut tasawuf, patut ke engkau sembahyang tutup pusat hingga lutut, tak pakai baju? Tasawufnya apa perasaan rasa hati kau? Macam itulah cerita tentang bab ini kan. Sebenarnya berlaku banyak kes ni dalam masyarakat. Ustaz selalu dapat soalan kan macam ni. Khususnya bila berlaku kematian. Barulah buka cerita dulu sebenarnya anak yang pertama tu kan 4 bulan je. Ustaz pernah dapat kes macam tu. 4 bulan je lepas tu lahir. Kan boleh tak dia dapat harta faraid sebenarnya Ustaz? Boleh ke dia disebahkan sebagai anak kan dan sebagainya. Ini cerita 40 tahun dulu ni. 40 tahun dulu. Jadi macam Allahu Akbar. Kalau dulu macam tu, zaman sekarang ni yang banyak pancaroba lagilah bagaimana. Ya? Okey, tempoh kebiasaan mengandung ialah 9 bulan berdasarkan wakil realiti yang berlaku pada kebanyakan perempuan. Mereka melahirkan anak setelah umur kandungannya mencapai 9 bulan atau lebih kurang. Tempoh mengandung paling lama. Tengok tu. Tempoh mengandung paling lama di sisi Imam Syafi'i ialah 4 tahun. Dahsyat tu. Tempoh paling 4 tahun. Dan hal tersebut sekiranya berlaku, maka ia adalah perkara yang terlalu jarang berlaku. Tapi
oleh kerana ia pernah berlaku dan benar-benar berlaku ketika zaman Imam Syafi'i. Sebab itulah Imam Syafi'i menukilkan tempoh paling panjang adalah 4 tahun. Wallahu ta'ala alam. Berhenti pada bab mati. Baik, ada soalan? Ada soalan? Siapa nak soalan? Ya. Apa? Ni, soalan ketiga. Okey. Soalan yang pertama, sebelum Farouk tanya, Ustaz dah tanyakan. Memang Ustaz dah jangka dah. Sepatutnya kalau kau orang study, kan Ustaz kata baca dulu kan. Ahli usrah baca dulu. Kemudian kan akan ada lah benda-benda tu. Azhar, apa ni? Nantilah nak tanya Ustaz malam ni kan. Ini tak baca kan. Itu tak berapa jauh. Yang paling jauh adalah Azhar tu adalah ayat Darwish. Itu tafsiran yang lagi jauh. Kira tafsiran daripada Universiti Azhar tu kira okey lagi lah. Okay. So cari homework tu cari apa yang dikatakan pendapat Azhar, Rajih, Marjuh, Sahih, Asah, Masyhur dan sebagainya. Okay, yang kedua je, nifas adalah darah yang keluar di faraj. Senang terus terang cakap di faraj. Dia operation ke, dia apa ke, keluar di faraj. Itulah tempat keluar haid, itulah keluar istihadah, itulah juga nifas. Dan itulah wiladah. Dan itulah keluarnya kita daripada rahim seorang ibu. Mana rahim? Sebut rahim, mana rahim? Kirim salam dengan itu orang. Aduh, lama dah rahim. Kirim salam dengan itu orang. Assalamualaikum. Okay. So, tadi nifas. Sama ada operation tak? Operation. Yang ketiganya, Allahumma salli ala Muhammad. Bila tak boleh nak dibinkan kepada suami, kepada ibu tu, maka tak boleh lah. Bin siapa? Bin Abdullah. Tak pun bin Maryam. Nama mak dia Maryam, bin Maryam. Ataupun bin Lina. Bin Lina. Sebenarnya isu binti Abdullah ni telah dibahaskan oleh mufti oleh daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Jabatan Pendaftaran Negara dalam satu artikel, satu keratan akhbar saya pernah baca dulu, dia minta untuk mufti-mufti bincangkan balik. Boleh tak nama-nama anak ni jangan dibinkan dengan Abdullah sebab dia akan timbul fitnah. Kan? Nama ayah kamu siapa? Nama saya Ahmad bin Abdullah. Bapa kamu bukan Islam ke? Ataupun luar nikah ke? Kan? Jadi, bila kata nama Abdullah je, orang dah senang nak detect mesti ada something ni. Sama ada ayah dia bukan Islam ataupun dia anak luar nikah. So, mengaibkan. Jadi, Jabatan Pendaftaran Negara minta kepada mufti-mufti cuba bincangkan dalam perkara ni. Sama ada kita kekal kepada hukum, tak boleh nak ubah kepada bin Abdullah juga, ataupun kita atas dasar maslahat, kita nak tutup aib, kita boleh namakan dengan apa-apa nama, walaupun tak ada. Nama siapa? Nama ayah kamu? Nama ayah saya, contoh nama, ni contoh kalau
Nama ayah saya adalah Azhar, kan? Nama ayah Darwish pula. Nama ayah saya adalah Abu. Nama ayah saya Abu. Tapi Abu tu tak ada. Mana ayah kamu Abu tu? Entah, saya tak jumpa daripada kecil lagi saya tak jumpa dan sebagainya. Tapi sebenarnya memang patutnya Abdullah tapi namakan Abu. Jadi kembali kepada mufti-mufti tetap tak berani nak mengizinkan dibankan kepada sesuatu yang tak ada. Kembali kepada asal Abdullah, hamba Allah, hamba Allah. Jadi begitulah keadaannya, susahlah. Bila bermula dengan sesuatu yang susah, hujungnya jadi susah. Bila bermula dengan sesuatu yang haram, macam mana haram nak dijadikan halal. Jadi susah nak dijadikan halal. Jadi wa na'udzubillah min zalik ya. Moga-moga semua kita ni terpelihara daripada dosa-dosa penzinaan dan sebagainya. Itulah, dan juga zurat Tuhan kita. So tak bolehlah kembali kepada tak boleh. Tetap Abdullah. Tetap Abdullah. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup dulu sampai situ. Baik, Allahumma innaka ta'lam. Sila. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك. Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim waj'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa zuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan.